Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum an tarisun nisaa karha, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Wala ta'dhuluhunna, jangan kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka. Litazhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna syai'a, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji dan nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah pula kamu terburu-buru menceraikannya. Fa asa an takrahu syai'a, kerana boleh jadi kamu benci ke sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak untuk kamu. Ayat ni bicara lagi tentang hak-hak wanita. Hak-hak wanita yang dizalimi, yang diperjuangkan oleh Islam, yang dipertahankan oleh Islam. Sejak daripada awal suratul Nisa lagi, ayat memperkatakan tentang wanita sebagai satu golongan dalam masyarakat yang tidak diberi hak yang sepatutnya kepada mereka. Lalu Islam datang, Islam mengembalikan hak masing-masing sewajar dengan kedudukan mereka sebagai wanita dalam masyarakat. Untuk mempersamakan dengan kaum lelaki, pada serba-serbinya tidak boleh. Ada tempatnya mereka lebih, diberi Allah kepada mereka kelebihan. Ada tempatnya mereka tidak lebih daripada lelaki, sebaliknya lelaki yang ditugaskan melalui melaksanakan perkara yang tertentu. Dalam rumah tangga suami ataupun laki-laki, biar siapa pun dia, maka dia dipertanggungjawab sebagai ketua di dalam keluarganya. Mengapa demikian? Kerana Al-Quran mahu begitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian ayat ini merujuk kepada tradisi adat dalam masyarakat jahiliah yang ditolak oleh Islam. Iaitulah wanita dijadikan sebahagian daripada pusaka peninggalan si mati. Jika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan isteri, tak kiralah isteri bagaimanapun, maka warisnya yang terdekat al-asabiyah, al-asabat, golongan waris-waris yang terdekat mewarisi peninggalan isteri, peninggalan laki-laki itu. Misalnya anak adalah asabah bagi bapa, waris yang terdekat kepada bapa. Jika bapa meninggal dunia, bapa meninggal isteri, anaknya menerima pusaka. Mak tirinya itu diterima pusaka sebagaimana dia terima pusaka harta. Jika mahu dijadikannya isteri, jadikannya isteri. Jika tidak mahu dipegangnya, dikahwinkan dengan sesiapa saja, tapi mas kahwinnya diambil, tidak diberi kepada wanita itu, tapi sebaliknya diambil oleh anak kepada si mati itu. Ataupun macam-macam lagi dilakukan jika dia tidak mahu. Jika mak tirinya ataupun isteri yang ditinggal oleh bapaknya itu, maknanya bukan mak dia lah, mak dia tu lain, tidak, bukan ibunya. Jika isteri yang ditinggal oleh bapaknya itu seorang yang berharta,
dia terima pusaka isteri itu, kemudian dia kurung sehingga mati untuk mendapatkan pusaka, untuk mendapatkan harta itu. Kerana harta itu miliknya, katanya. Berbagai-bagai. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan berbagai-bagai cara orang jahiliah menerima pusaka isteri peninggalan bapaknya. Kalau dia tidak mempunyai anak waris-waris yang terdekat yang lain juga boleh terima. Seorang meninggal dunia, kemudiannya anaknya tak ada, tapi waris-waris yang lain, adik-beradik ke misalnya, waris-waris yang terdekat lah. Waris-waris yang terdekat akan mengambil pusaka isteri itu. Mengambil pusaka isteri artinya wanita itu dijadikan sebahagian daripada barang peninggalan yang boleh diterima pusaka. Apabila mereka terima sebagai pusaka, mereka perlakukan apa saja yang boleh menguntungkan mereka. Dikahwinkan dengan orang lain, dapat mas kahwin dipegangnya, ataupun kalau dia kaya dikurungnya hingga mati, ataupun dibiarkannya, apa nak jadilah. Misalnya isteri bapa sudah tua umpamanya, tidak layak lagi untuk dikahwinkan orang lain, tunggu saja hingga mati dalam kurungannya, dalam pegangannya, begitu. Islam datang, Islam menghapuskan perkara ini. La yahillu lakum, tidak halal bagi kamu wahai orang yang beriman. Ini adat jahiliah, ini adat yang tidak memberi tempat, yang memperlakukan wanita tidak sebagai manusia yang sempurna. Islam meletakkan wanita laki-laki dan wanita hendaklah sama-sama mendapat pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri sebelum manusia membelanya. Sebelum manusia membela, mereka dibela sebagai golongan yang sama di dalam masyarakat. Sesiapa yang beramal saleh akan ditempatkan dalam syurga, siapa pun orangnya, sama ada laki-laki atau perempuan. Perbezaan jantina, perbezaan laki-laki dan perempuan tidak mempunyai sebarang kesan dia sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hukuman yang putusnya di sini ialah la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Tidak halal bagi kamu, yakni orang-orang yang beriman. Orang yang beriman saja boleh menerima, orang jahiliah mereka merasakan ini hak mereka. Ini hak mereka, nanti akan kurang apa yang ada pada mereka. Orang bukan Islam pada ketika ini, iaitulah orang jahiliah. Jahiliah itu musyrikinkah dia mereka ataupun siapakah tak kira, mereka ini tidak akan menyerahkan, kerana jika hukum ini diterima akan kuranglah apa yang ada dalam tangan mereka, hak mereka, sumber kekayaan mereka, iaitu menerima pusaka yang ditinggal oleh bapa. Pusakanya bukan harta tetapi isteri bapa itu. Isteri bapa. Begitu sekali buruknya. Zaman jahiliah, mereka seorang lelaki dia boleh berkahwin dengan berapa saja, dengan siapa saja dia nak kahwin. Tak ada bilangan, terbuka. Selama mana orang tu ada perempuan mahu pada dia dan dia mahu kahwin, tidak dibatasi. 60 orang boleh, 60 orang. Malah ada laki-laki yang berkahwin, dalam sejarahnya menyatakan, berapa isteri kamu? Tak ingat nak bilang. Ramai sangat, tak ingat. Jadi begitu sekali hinanya diperlakukan kepada wanita, dan manusia ini bila dibiarkan kepada nafsunya untuk berkuasa, dia akan bertindak di luar manusianya, di luar kemanusiaannya. Begitu. Jadi laki-laki yang pernah mempunyai kekayaan, mempunyai sumber keuangan yang seumpama ini menurut adat jahiliah, tidak akan melepaskan apa yang ada dalam tangan mereka, kecuali orang yang beriman saja yang boleh terima. Okey, bila mereka Islam kata turun tinggal kakak 4 saja, mereka boleh terima. Haram melakukan wanita itu sebagai waris, sebagai harta pusaka. Tidak dihalalkan bagi kamu. Bagi orang mukmin tidak mempunyai apa-apa masalah padanya. Antarisun nisaa karha, dengan jalan paksa. Tidak ada wanita yang mahu dirinya diperlakukan begitu rupa, kecuali jika dipaksa. Jika dipaksa akan diterima, masyarakat yang memaksakannya, adat yang memaksakannya. Jadi adat boleh memaksa. Jika adat semuanya menyatakan begitu, akan turun. Masyarakat akan tunduk kepada adat. Sekarang ni setengah negeri pun kita tengok adat jahiliah. Mahulah seorang itu turut seperti mana adat yang berlaku dalam masyarakatnya.
Saya tengok dalam setengah negeri Islam, negara Islam, wanita ditoreh pipinya ini. Ditoreh pipi. Toreh. Sehingga masyarakat akan merasakan bila dilahirkan, dia merasakan tidak selesa hidup dalam masyarakatnya jika dia tidak ditoreh. Dilukakan sehingga nampak parut. Mengapa demikian? Adatnya yang menyuruhkan begitu. Soalnya itulah kecantikan pada mereka. Soalnya adat. Jadi wanita tidak mahu, sekalipun tidak mahu, jika adat menyatakan itulah kemuliaan kamu, maka mereka akan akur dan terima. Antarisun nisa akarha, dan banyak lagi tafsiran yang diberi oleh para ulama. Apa maknanya? Maknanya wanita itu dijadikan pusaka. Itulah dia sebahagiannya, mereka menerima pusaka. Mas kahwinnya itu nanti apabila berkahwin dengan orang lain, mas kahwinnya itu akan dipegang oleh waris yang terdekat, akan diambil. Ataupun harta peninggalan si mati, harta peninggalan wanita ini nanti akan diambil olehnya. Akan diambil oleh siapa? Oleh anak kepada si mati yang meninggalkan isteri itu. Dia akan mengambil harta bekas isteri bapaknya apabila bekas isteri bapaknya itu meninggal dunia nanti. Jadi untuk itu dikurungnya hingga mati. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataitumuhunna. Wala ta'dhuluhunna. Itu pertama. Yang kedua pula, la ta'dhuluhunna, jangan kamu menahan mereka. La ta'dhuluhunna, jangan kamu menyakiti mereka, yakni menahan mereka dengan menyusahkan, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Yang kamu telah berikan kepadanya mas kahwin. Kemudiannya kamu tahan mereka, nak kahwin dengan orang lain pun tak bagi, nak hidup bebas pun tak bagi, kamu kurung dia dalam rumah sehingga mati. Tujuannya untuk kamu mengambil pusaka. Satu tafsirannya seperti kita sebutkan tadi. Ataupun tafsirannya kamu tahan mereka di dalam rumah untuk dikahwin. Kamu tidak jadikannya sebagai isteri kamu. Tidak. Kamu tahan mereka untuk dikahwinkan dengan sesiapa saja. Kemudian mas kahwin itu nanti kamu akan perintah, kamu akan mengambilnya. Salah satu daripada tafsirannya itu pun ta'dhuluhunna. Asal makna adalah ini maknanya tahan. Misalnya wali adal dalam satu istilah fiqh. Wali adal maknanya wali yang tak mahu beri wali kepada anak perempuannya. Bapa wali, anaknya, anak perempuannya nak kahwin, sudah ada bakal menantu, minta kepada bapa kata saya tak bagi wali. Saya tak bagi wali. Tak bagi. Ini bapa adal namanya. Wali adal. Wali adal ni ada hukum khas. Hukum khasnya pergi berjumpa Tuan Hakim, Tuan Hakim nikah, tak ada masalah. Yang ini, cumanya bapak dia tak beri itu, dia tak beri pun, dia akhirnya dia kena kalah juga. Sebab fiqh melihatnya kahwin itu lebih baik daripada tak kahwin. Anak dia nak kahwin. Jadi kalau anak nak kahwin, apa duk susahnya? Kita wali anak dia tidak nak kahwin, dia nak berjalan main-main gitu je. Ini pun hidup zaman sekarang ni, bapak tidak ada hak lagi untuk adal. Untuk menahan kemahuan anaknya yang mau kahwin. Sebut saya nak kahwin, boleh, sokong. Begitulah seolah-olahnya Islam menyaran begitu. Kerana Islam menggalakkan kahwin. Tapi kes ni masih ramai lagi. Masih banyak lagi bapak-bapak yang merasakan hak dia. Oleh kerana itu dia tak akan bagi. Dia lebih tahu dalam hal ni. Dia kahwin lebih dulu. Dia katanya jaga mak dia dulu. Dia kahwin lebih awal lagi. Kamu jangan main-main bukan ni. Aku lebih tahu. Ini tidak baik. Adal juga namanya. Adal juga waris daripada zaman jahiliah dulu yang menahan bekas isteri bapaknya itu daripada kahwin. Daripada kahwin dengan orang lain sekali waktu dia tak mahu. Dia adal. Tujuannya adal untuk mencari kepentingan. Kepentingannya ialah tunggu masa bekas isteri bapaknya ini mati, harta semuanya akan kembali kepadanya, ataupun bahagian pusaka yang diterima oleh wanita ini daripada bekas suaminya yang meninggal dunia, dia akan ambil. Itu maknanya la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika perempuan-perempuan itu, yakni isteri-isteri kamu itu melakukan fahishatin, amalan keji, akhlak yang keji yang nyata. Ya, jika isteri melakukan satu akhlak yang buruk, keji,
Suami berhak memberi peluang kepada isteri yang melakukan perbuatan keji seperti zina, beri peluang, kamu bayar balik. Ini tubuh talak namanya. Bayar balik kepada aku. Dulu mas kahwin dulu, aku kahwin dengan kamu, aku terpaksa belanja berapa banyak, bayar balik itu. Bayar balik, saya akan lepaskan. Itu boleh. Ini dikecualikan. Kalau perbuatan keji itu, fahisyah itu mubayyinah, jelas nyata, boleh dilakukan begitu. Ini dikecualikan. Ini tidak menghina wanita, tetapi memberikan kebebasan kepada mereka dengan menceraikan, melepaskan mereka daripada menjadi isteri. Wa'ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulkan mereka, dan bergaullah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu bergaul bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Apabila wanita itu jadikan isteri, satu tanggungjawab bergaul dengan baik dengan mereka. Jangan asyik berkelahi saja, pagi petang berkelahi saja misalnya. Jangan. Isteri tidak begitu caranya. Isteri hendaklah diperlakukan dengan cara yang baik terhadap mereka. Perlaku yang baik. Tetapi disebutkan bergaul dengan cara yang baik ini, soal baik ini, dia kedua pihak. Tetapi suami yang seharusnya memainkan peranan untuk bergaul dengan cara yang baik, sebab kuasa ada pada mereka. Justru kuasa yang ada pada mereka itu, maka para suami ditanggungjawabkan bergaul dengan baik. Jangan perlakukan mereka seperti yang disebut pada zaman jahiliah dahulu, dilakukan sebagai haiwan. Tetapi zaman sekarang ini kita lihat keadaan sudah berubah. Kuasa dalam rumah, kuasa pun tidak seperti zaman jahiliah dahulu. Kuasa kadang-kadang ada pada isteri, kuasa kadang-kadang sama banyak misalnya. Jadi oleh kerana itu, soal pergaulan adalah satu tanggungjawab yang mesti disempurnakan dalam rumah, dalam keluarga antara suami dan isteri. Pentingnya ma'ruf itu, pergaulan itu. Jika suami mempunyai kuasa, suami yang bertanggungjawab. Jika isteri mempunyai kuasa, isterilah yang bertanggungjawab. Misalnya mewujudkan satu suasana damai, aman. Fa in karihtumuhunna fa'sa an takrahu syai'a. Kalaulah kamu tak sukakan kepada isteri-isteri kamu bencikan kepadanya, tengok pun rasa tak suka lagi, sabar menghadapi perkara ini. Mengapa? Fa'asa an takrahu syai'a, boleh jadi kamu bencikan sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sedangkan Allah menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebajikan yang banyak. Boleh jadi kamu benci itu satu perkara yang ada pada isteri kamu, tetapi banyak perkara yang baik-baik padanya. Jadi jika kamu cari pada tempat lain, kamu tak jumpa. Tuhan kata kamu benci satu perkara, kamu benci rupanya tidak baik misalnya, tetapi perkara lain lagi baik. Mengapa kamu lupakan? Boleh jadi kamu cari ada perkara itu pada orang lain, tetapi perkara yang ada pada isteri kamu tidak ada pada perkara orang lain. Fikir positif. Fikirlah perkara yang baik ada pada isteri. Boleh jadi pada ketika itu kamu akan menjadi seorang yang baik dan dapat menerima isteri kamu sebagai isteri yang baik, katanya. Sebab Allah menyatakan di sini, boleh jadi kamu tak sukakan sesuatu dan Allah jadikan pada sesuatu yang kamu tidak suka itu baik padanya. Orang Arab kata, rubba darratin nafi'ah, banyak perkara yang memudaratkan itu berguna. Banyak perkara yang dianggap racun tetapi sebenarnya boleh dijadikan penawar. Dia banyak faedah pada racun itu. Banyak, cuma salah guna saja. Jadi oleh kerana itu, inilah dia kaedah yang sangat-sangat baik sebenarnya untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Kita lihat sesuatu yang tidak baik, sebenarnya perkara yang baik masih ada padanya. Malah tidak ada dalam dunia ini 100% buruk. Tidak ada, dan tidak ada juga 100% baik. Jadi letakkan baik pada tempatnya dan keburukan pada tempatnya, selesai semua masalah. Khusus bagi masalah wanita disebut di dalam ayat ini, tapi bukan hanya wanita, kaum yang lain juga ada. Kita lihat satu tafsiran ulama menyatakan, boleh jadi kamu tidak suka kepada isteri kamu, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Salah satu daripada tafsirannya ialah, isteri kamu yang kamu tak suka itu anaknya baik-baik, anaknya cerdik-cerdik yang kamu perolehi daripada isteri yang kamu tak suka, pandai-pandai yang maji, kamunya pula baik pula akhlaknya. Ibunya yang kamu tak suka tapi anaknya baik-baik. Jadi kalau begitu, mengapa kamu tidak jadikan mereka ini sebagai sesuatu yang boleh membawa keuntungan pada kamu?
Itu pun satu tafsiran yang diterima oleh para ulama dan memang pun menjadi kenyataan dalam setengah keluarga. Kemudian seterusnya, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.